Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Hakim, min ajli dhalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita dikurniakan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalam masjid. Kemudian sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tilawatul Quran pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Moga-moga Allah SWT mengganjari setiap daripada kita dengan ganjaran yang baik di atas amalan yang dilakukan ini. Dan dalam tempoh sekarang hingga sekitar jam 11 pagi, insyaAllah kita akan mengambil pengajaran tadabbur beberapa ayat Al-Quran dari muka surat 113 hingga ke muka surat 140 beberapa, barangkali tidak akan mampu untuk kita tadabbur ke semuanya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 32 di muka surat 113 Suratul Maidah, juzuk yang ke-6, min ajli zalika katabna ala bani Israil. Oleh kerana yang demikian itulah kami telah menetapkan ke atas Bani Israel. Oleh kerana apa? Oleh kerana kejadian yang diceritakan tentang dua orang anak Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil, yang masing-masing melakukan ibadah kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima ibadah korban salah seorang darinya, iaitu diterima daripada Habil, yang melakukan ibadah korban dengan menyembelih seekor binatang peliharaan ternakannya yang sihat, yang elok, yang gemuk. Walam yutaqabbal minal akhar, akan tetapi tidak diterima daripada yang seorang lagi, iaitu Qabil, yang melakukan ibadah korban dengan menyediakan daripada hasil tanamannya, buah-buahan yang sudah layu, yang sudah buruk, yang sudah tidak elok. Jadi Qabil merasa marah, merasa hasad dengki
Kenapa ibadah korban saudaranya diterima sedangkan ibadah korban dia tidak diterima? Ini perangai orang yang ada masalah penyakit di dalam hati. Mungkin dalam bahasa moden kita katakan orang yang bersifat toksik, memberi mudarat kepada orang sekeliling. Instead of dia realize, dia menyedari kesilapan dia yang tidak ikhlas beribadah, yang melakukan korban dengan membawa buah-buahan yang sudah tidak elok, dia meletakkan kesalahan kepada orang lain. Ini sikap yang sangat berbahaya. Dan orang macam ini tidak sukar dia untuk berubah kerana dia tidak melihat kekurangan diri dia. Lalu dia meletakkan kesalahan itu kepada saudaranya dan dia membuat keputusan la aqtulannak. Nescaya aku akan bunuh kamu. Tetapi saudaranya seorang yang baik, seorang yang tahu hakikat apa yang berlaku. Lalu saudaranya menasihati dia, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah Ta'ala menerima daripada orang yang bertakwa sahaja. Jadi apa yang kamu buat itu tidak ada takwa. Tapi akibat masalah hati tadi, dia tetap membunuh saudaranya. Min ajli zalika, oleh kerana yang demikian itulah kami telah tetapkan ke atas Bani Israel bahawa barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa ada jiwa yang lain, maksudnya membunuh tanpa sebab, bighairi nafsin, maknanya kalau orang tu dia sendiri ada membunuh orang lain, lalu dia itu berhak untuk dilaksanakan hukuman qisas, lalu orang yang melaksanakan hukuman qisas itu membunuh orang tadi dengan ada keizinan syarak. Yang itu tak termasuk dalam ayat ini. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah bighairi nafsin, membunuh tapi tidak ada bunuh balas, bukan kerana qisas. Au fasadin fil ard, atau membunuh itu kerana membuat kerosakan di muka bumi, kerana berebut kawasan, kerana berebut harta, kerana kesombongan. Faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah orang tersebut telah membunuh manusia semua sekali. Bayangkan, dia hanya bunuh seorang saja. Tapi di dalam Al-Quran Allah mengatakan orang itu seumpama dia membunuh semua manusia. Kenapa? Kerana dia telah merosakkan, merobekkan nilai nyawa seseorang. Dia hanya bunuh seorang, tetapi dengan pembunuhan dia itu seolah-olah dia sudah declare bahawa nyawa manusia itu tidak ada harga. Dia boleh ambil dan dia boleh bunuh, maka seumpama dia telah membunuh semua manusia yang lain. Sebahagian ahli tafsir mengatakan kalau dibunuh misalnya seorang pemimpin yang menjadi tonggak kepada masyarakat, seorang yang menjadi pembela kepada masyarakat, orang sebegini kalau dibunuh maka seolah-olah membunuh ramai manusia-manusia yang lain. Kemudian ayat selepas itu Allah SWT menceritakan tentang hukuman bagi orang yang disebut di dalam Al-Quran ini alladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Kalau kita terjemah direktnya, iaitu orang-orang yang berperang dengan Allah dan Rasul. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang melakukan jenayah hirabah, atau disebut juga sebagai qat'ut tariq, orang yang mengganggu keamanan masyarakat. Bila orang bermusafir, dia datang, dia merompak, membunuh, merampas harta dan sebagainya, maka Allah SWT meletakkan di sini hukuman yang dahsyat bagi orang yang demikian, kerana orang ini mengganggu ketenteraman awam. Dan bagi orang ini kehinaan di dunia dan juga di akhirat, dia mendapat azab yang pedih. Illal ladzina tabu. Namun begitu Allah SWT memberi pengecualian, kecuali bagi mereka yang telah bertaubat, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum daripada mereka itu ditangkap oleh pihak berkuasa. Dia dah serah diri awal, dia dah beritahu dia tidak mahu lagi terlibat. Dan ini menunjukkan bahawa taubat yang dilakukan oleh seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun
Ini satu jenayah yang besar. Ini satu jenayah yang disediakan hukuman yang berat. Tetapi apabila bertaubat, itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam kes ini diangkat hukuman dunia juga. Sesetengah ulama mengatakan ini terpakai kepada jenayah-jenayah yang lain, dan ada yang mengatakan ini khusus untuk jenayah perompak jalanan ini sahaja, gangster ini sahaja, mafia ini sahaja. Kenapa? Kerana kalau tidak diberi insentif sebegitu, bukan senang pihak berkuasa nak kalahkan. Dia ini macam kita kata organized crime, penjenayah-penjenayah yang ada dia punya network dia. Jadi sebagai insentif, sebelum kamu kena tangkap, kamu serah diri, kamu tidak akan dihukum dengan hukuman yang berat ini. Firman Allah SWT, kita lihat muka surat yang sama, ayat 36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbila minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kita di dunia sekarang ni banyak orang menjual agama, menjual prinsip, menjual, bahkan sudah hilang rasa malu dia, semata-mata kerana untuk mengumpulkan harta dunia. Sebab sanggup ambil rasuah, sanggup salah guna kuasa, sanggup menyalahgunakan dana syarikat dan sebagainya, semata-mata untuk mengumpul harta dunia, seolah-olah harta yang banyak itu akan boleh menjamin kebahagiaan. Tapi bila datangnya hari akhirat, lihat ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, kalaulah mereka itu memiliki apa segala yang ada di muka bumi ini, itu semua milik dia. Bukan itu saja, wa mislahu ma'ahu, gandakan sekali ganda lagi pun milik dia. Sekarang ni apa sangat milik kita. Tuan-tuan yang kaya-kaya di Taman Keramat ni masih boleh dibilang berapa rumah, berapa tanah, berapa jumlah duit, ya. Itu pun dah dikira orang kaya. Bayangkan seluruh yang ada di muka bumi ini milik dia, tambah satu lagi pun milik dia, nescaya dia akan ambil semua itu untuk sebagai menebus diri dia selamat daripada azab api neraka. Tak mau. Dunia ni 2 kali ganda pun saya tak mau. Asalkan saya selamat daripada api neraka cukup. Tapi di dunia, hanya kerana RM50 orang ambil rasuah. Hanya kerana RM1,000 orang mencuri. Hanya kerana RM100,000 orang jual agama. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Kemudian kita lihat di muka 114. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang hukuman bagi orang yang mencuri, ya? Ayat 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang lelaki yang mencuri dan sama juga orang perempuan yang mencuri, maka hendaklah kamu potong tangan keduanya, jazaa'an bima kasabat. Ini sebagai hukuman atas apa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita lihat ayat yang sebelum ini, ia mencerita tentang salah satu daripada maqasid syariah yang 5. Maqasid plural, jamak kepada maqsad, daripada perkataan bahasa Arab qasada yaqsudu, iaitu menuju. Maksud dah jadi bahasa Melayu. Apa maksud tuan? Tuan ni nak tuju ke mana percakapan tuan ni? Tuju, ya. Jadi maksud adalah tempat tujuan, maqasid adalah tujuan. Dalam konteks ini, tujuan-tujuan yakni objektif-objektif daripada syariat. Bila Allah SWT wajibkan perkara ini, haramkan perkara ini, makruhkan yang ini, sunatkan yang ini, benarkan yang ini, ada maksud dan tujuan yang boleh dicapai. Iaitu ada 5 yang dikaji dan di-highlight oleh para ulama. Pertama adalah hifzuddin. Ya. Hukum syarak ini untuk menjaga agama supaya agama tidak rosak. Yang kedua adalah hifzun nafsi, menjaga jiwa, menjaga nyawa supaya nyawa tidak melayang sia-sia. Ada saya terbaca dalam portal dalam 2-3 hari lepas, ya, ada
macam seruan untuk buat tempat hiburan, kasino dan sebagainya. Ya. Ini sebenarnya merosakkan, boleh membawa pada kerosakan nyawa. Bila orang itu sudah mabuk, bila orang itu sudah hilang akal dia kerana minum minuman keras, ketika itu dia boleh membunuh, sama ada dengan dia betul-betul membunuh atau dia memandu secara berbahaya. Jadi jangan kita hanya lihat daripada sudut ekonomi dan hiburannya. Yang lebih atas sekali selepas daripada menjaga agama adalah menjaga nyawa. Kemudian datanglah menjaga akal. Kemudian datanglah menjaga nasab dan keturunan. Dan yang kelima, datanglah menjaga harta. Jadi hukuman terhadap orang yang mencuri ini, kaitan dia adalah dengan maqasid syariah, iaitu al-maqsadul khamis, objektif yang kelima daripada syariat, menjaga harta. Jadi orang kalau tahu mencuri itu ini hukumannya, maka dia akan deterred. Ada deterrent, dia akan rasa tak berani untuk mencuri. Mungkin sebagian orang kata, oh kalau macam ini hukumannya pakat tak ada tangan semualah. Takkanlah semua mencuri. Dalam keadaan tidak terlaksana hukuman sebegitu pun, tak semua orang mencuri. Hanya orang-orang tertentu saja yang tergamak mencuri. Tapi kalau dia ingat mencuri itu boleh menyebabkan hukuman yang sebegini berat, maka itu menjadi satu deterrent buat diri dia dan juga orang lain yang menyaksikan hukuman tersebut juga akan merasa ngeri dan gerun untuk melakukannya. Jadi masyarakat akan berada dalam keadaan yang aman. Tetapi tidak semudah yang disangkakan oleh sebahagian. Sebahagian menyangkakan, mudah saja buat hukuman ni. Alangkan Islamic banking pun kita boleh buat. Islamic banking tu lebih complicated lagi. Nak tengok kontrak dia, syarat dia, macam mana nak bagi sesuai dengan selera bank, nak bagi tidak menindas customer. Setakat nak potong tangan orang, mudah saja. Bukan begitu. Dia ceritanya bukan nak potong tangan orang. Ini bukan just semudah itu, ya. Dia ada syarat dia. Orang itu mencuri berapa jumlahnya, cara dia mencuri, dia ambil daripada mana. Kalau dia ambil duit dompet yang kita letak tepi tiang, itu tidak dijalankan dilaksanakan hukuman potong tangan. Kerana tepi tiang bukan tempat simpan duit. Jadi ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi kalau dilaksanakan hukuman yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Jangan sampai setengah orang terlampau simplistik menyangkakan potong tangan ini mudah, ya, apa masalahnya. Nak dilaksanakan kena ada persediaan, kena ada pakarnya, kena ada pembuktian dan kena ada keadilan. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah tidak melaksanakan hukuman ini apabila beliau mendapati kecurian itu dilakukan oleh orang-orang yang dalam keadaan terpaksa kerana kebuluran. Maka objektif untuk menjaga harta itu tidak terlaksana dalam keadaan orang itu tidak ada pilihan. Kalau dia tidak mencuri, dia boleh mati kerana kebuluran. Ini hikmah dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat ayat 41 sebahagiannya. Allah SWT memberi satu pujukan kepada Rasulullah SAW, ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Wahai Rasul, maka ini terpakai juga kita kepada kita umat Rasul. La yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Janganlah menyebabkan duka cita akan kamu oleh orang-orang yang mereka itu cepat sekali pergi kepada kekufuran. Ada manusia begitu. Kalau kebaikan dia tolak, kalau ketaatan dia tak suka, tapi kalau kekufuran, kemaksiatan itu dia laju. Maka jangan menyebabkan kamu rasa duka cita. Tetapi kamu kena istiqamah di atas dakwah kamu. Dan satu ciri golongan ini adalah alladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Ini namanya ciri nifaq. Ciri orang munafik, iaitu mereka yang berkata amanna, kami beriman, bi afwahihim, tapi dengan mulut saja, dengan bibir saja mereka mengatakan demikian, padahal hati mereka tidak beriman.
Lihat di muka surat 115 ayat 44. Allah SWT berfirman, Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihal nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Di hujung tu ada satu pesanan yang penting. Fala takhshawun nasa wakhshawun wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah sekali-kali kamu itu takut kepada manusia, dan hendaklah kamu itu takut kepada aku. Ini pesanan yang penting, kerana dalam kehidupan kita, dengan kepentingan yang kita perlukan, dengan kebimbangan yang kita bimbangkan, maka kita kerap terjatuh kepada lebih takut kepada manusia berbanding takut kepada Tuhan manusia. Kita lebih takut kepada apa yang dikata oleh orang berbanding dengan apa yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini pesanannya, jangan sekali-kali kamu takut akan manusia, dan hendaklah kamu takut akan aku. Kerana apa saja yang manusia mampu lakukan itu hakikatnya dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah sekali-kali kamu itu membeli dengan ayat-ayat aku dengan harga yang sedikit. Sebab na'udzubillah min zalik, ada orang yang terjerumus di dalam menjual ayat-ayat Allah, yakni dipusingkan maknanya, diputar-belitkan hukumnya, semata-mata untuk mendapat sokongan, semata-mata untuk mendapat jawatan, semata-mata untuk mendapat habuan dan sebagainya. Ini dilabelkan dalam Al-Quran umpama orang yang menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Tak ada harga sebenarnya yang boleh membeli ayat-ayat Allah. Priceless. Tapi orang jual dengan 2 kupang, 3 kupang saja. Sanggup menjual agama dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba lihat di muka surat 116. Ayat 48. Allah SWT berfirman, Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Allah SWT memberitahu kepada Nabi SAW bahawa Allah telah menurunkan kepada baginda Al-Quran dengan sebenarnya. Al-Quran ini juga sebenarnya membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Dan jangan sekali-kali kamu ikut kepada hawa nafsu mereka. Jadi ada kandungan dalam Al-Quran, demikian dalam kitab-kitab yang terdahulu, sesuai dengan kecenderungan dan kehendak manusia. Tetapi tidak sedikit juga perintah larangan yang terkandung dalam Al-Quran dan juga dalam kitab-kitab yang terdahulu tak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi mereka nak suruh ubah. Kadang-kadang mereka tak katalah ubah Al-Quran, tapi ada ya, zaman kita ni sudah ada golongan-golongan yang super liberal yang mengatakan sepatutnya Al-Quran ni diubah. Bahkan ada yang mengatakan mungkin sebenarnya ulama tersilap baris. Dia nak pergi kepada pluralism. Dia nak pergi kepada mengatakan semua agama ini sama saja. Bukan Islam saja betul, agama-agama lain juga betul. Jadi satu orang liberal dari Indonesia, dia kata kemungkinanlah surah Al-Kafirun itu ada berlaku penambahan alif, kata dia. Sebab hujung surah itu dia kata sudah sangat toleran, sudah sangat berlapang dada. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu orang-orang kafir agama kamu, waliyadin, dan bagi aku agama. Itu sudah sangat toleran, kata dia. Tetapi ayat sebelumnya itu macam tak match. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi dia kata tak kena.
Tak kena ayat yang mula-mula dengan ayat yang kemudian. Ayat yang kemudian tu penutupnya sudah bagus, sudah sangat toleran, tapi ayat yang pertama tu intolerant. Tak boleh menerima agama orang lain. Lalu kata dia, boleh jadi sebenarnya ayat tersebut tertambah alif. Kita salah baca. Bukan la a'budu ma ta'budun. Buang alif tu jadi la a'budu ma ta'budun. Bila buang alif ada lam saja. Kalau la makna tidak sembah. Tapi kalau la a'budu pasti aku sembah apa yang kamu sembah. Macam tu. Lam tu lam qasam. Pasti aku sembah apa yang kamu sembah. Baru kena kata dia. Dengan ayat awal kalau dibaca tanpa alif, dengan ayat akhir lakum dinukum waliyadin, baru kena. Ini bawa kepada kufur sebenarnya. Orang macam ni sudah boleh jadi kafir. Kerana dia membuang satu huruf Al-Quran. Dan membawa makna yang bertentangan. Bukan sahaja membuang satu huruf. Bahkan dengan dia membuang satu huruf itu, dia membawa makna yang 180 degrees. Quran kata, kita orang Islam, kita tak sembah apa yang orang kafir sembah. Kan ada offer daripada orang-orang musyrik, oleh kerana mereka rasa terganggu dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata, ada masa kami sembah Allah Subhanahu Wa Taala, ada masa kamu sembah Tuhan kami. Barulah harmoni. Hati-hati, harmoni itu bagus, tapi bukan sampai menjual agama, bukan sampai membuat perkara yang murtad. Sebenarnya tak betul. Orang-orang liberal ini dia bercakap seperti dia sangat bijak. Tetapi kita lihat di sana kebodohan yang nyata. Kalau la'abudu ma ta'budun, pasti aku sembah apa yang kamu sembah, maka apa makna lagi lakum dinukum waliyadin? Apa makna lagi bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku? Kalau demikian kamu menyembah apa yang mereka sembah, sepatutnya dinukum dini wa dini dinukum. Agama kamu agama aku juga. Tak adalah lagi agama kamu, agama aku. Oleh kerana aku bersembah apa yang kamu sembah, kamu sembah berhala, aku bersembah berhala, jadi agama kamu, agama aku. Dan agama aku, agama kamu. Ini tak betul. Dari segi bahasanya tak betul, dari segi maknanya tak betul. Ini contoh ya. Bagaimana orang-orang tu mengikut hawa nafsu. Tapi Allah tak bagi. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Apa yang sudah datang kepada kamu yang benar itu jangan kamu tinggalkan semata-mata kerana mengikut hawa nafsu orang-orang yang tidak suka dengan isi kandungan Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi di hujung ayat itu, fastabiqul khairat, hendaklah kamu itu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Di hujung sekali ayat 50 Allah bertanya, tapi bukan bertanya dengan istifham. Bertanya ini menunjukkan litaubih. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Adakah hukum jahiliyah pula yang mereka cari? Ini bukan tanya nak tahu. Ini tanya nak bagi tahu tak patutlah. Ada pula dah elok Allah Ta'ala bawakan hukum-hukum yang adil, hukum-hukum yang seimbang. Tiba-tiba mereka itu nak mencari hukum jahiliyah. Wa man ahsanu minallahi hukma. Siapakah yang lebih elok berbanding dengan Allah meletakkan hukum? Ini juga bukan pertanyaan sebenarnya. Ini menunjukkan bahawa tak ada. Macam kita tanya dah, kat kampung kita ni siapa lagi hak lebih pada dia? Nak katanya dia lah lebih sekali, bukan nak tanya. Kalau orang yang tak faham, ada hak lebih pada dia ni. Saya bilang nombor satu, haji sekian lebih pada dia, tuan datuk sekian lebih pada dia. Itu bukan pertanyaan. Nak bagi tahu tak ada hak lebih. Jadi, waman ahsanu minallahi hukma, siapakah yang lebih elok daripada Allah Ta'ala hukumnya? Berarti Allah Ta'ala lah yang paling elok menetapkan hukum. Maka kita jangan sampai meninggalkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kerana hawa nafsu dan juga habuan dunia. Kemudian Allah Ta'ala menetapkan satu larangan. Lihat di muka surat 117. Ayat 51.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu itu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai aulia, sebagai teman rapat, sebagai pembantu, sebagai orang yang diberi kepercayaan. Kenapa? Kerana mereka ini ada permusuhan di dalam hati mereka yang ingin melihat orang Islam itu rosak. Tapi sebaliknya yang berlaku, kita banyak mengikut jejak langkah orang-orang Yahudi dan Nasara, terutamanya dalam bab-bab yang negatif. Kalau bab yang positif pun mereka ada bagus juga, ya. Misalnya orang-orang Barat, mereka ada disiplin, mereka ada punctuality, mereka ada professionalism. Yang tu kita tak ikut pula. Yang kita nak ikutnya orang Barat itu buat pergaulan bebas, orang Barat minum arak, orang Barat buat benda-benda yang lucah dan sebagainya. Yang itu kita mahu ikut. Sedangkan dilarang. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka sesama mereka tu ya mereka tolong menolong. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasara ni sebagai awliya mereka, penolong orang diberi kepercayaan, maka seolah-olah dia juga daripada golongan mereka. Walaupun kita zahirnya orang Islam, tapi kalau dari segi ikutan kita itu kepada sikap dan juga agama orang Yahudi Nasara, maka seolah-olahnya kita seperti mereka juga. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran, lihat di ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin ila akhir ayat. Wahai orang yang beriman, barang siapa yang murtad di kalangan kamu, berpaling daripada agama sebenar, agama yang benar, akidah yang betul, ya, syariat yang sebenar yang dibawa oleh Nabi SAW, nanti Allah Ta'ala akan datangkan dengan satu kaum. Yuhibbuhum. Allah kasih kepada kaum ini. Wa yuhibbunah. Dan kaum ini juga kasih kepada Allah Ta'ala. Adillatin alal mu'minin. Ya. Kaum ini adalah golongan yang merendah diri kepada orang-orang mukmin. A'izzatin alal kafirin. Tetapi mereka itu ada izzah, ada ketegasan ke atas orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka ini berjihad pada jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka tidak takut kepada kejian orang yang mengeji. Jadi diriwayatkan apabila turun ayat ini menceritakan tentang kaum yang Allah kasih kepada mereka dan mereka kasih kepada Allah, lalu Nabi SAW mengisyaratkan kepada sahabat baginda Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu dengan sabda baginda, hum qaumu haza. Mereka yang disebut dalam Al-Quran ini adalah kaum kepada lelaki ini, iaitu kaum kepada Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Maka itulah difahami oleh para ulama bahawa ayat Al-Quran ini menjadi satu sokongan tentang kebenaran pegangan akidah manhaj Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu dan juga pengikut beliau yang dikenali sebagai Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah, yang mana kebelakangan ini cuba disesatkan oleh segelintir umat Islam mengatakan Asy'ariyah ni sesat. Asy'ariyah ni seperti Mu'tazilah. Asy'ariyah ni fahamannya Jahmiyah. Asy'ariyah bahkan dikatakan seperti orang Kristian. Ya, ada dalam YouTube sehari dua ni. Arab pandai cakap Melayu, tapi tak faham Arab, tak faham agama. Dia kata Asy'ariyah ni sesat. Sedangkan apabila manusia telah berpaling daripada akidah yang sebenar, Allah Ta'ala datangkan dengan satu kaum yang Allah kasih kepada kaum ini, dan Nabi SAW mengisyaratkan bahawa itu adalah kaum kepada Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari
dan Imam Abu Hasan Asy'ari adalah zuriat keturunan daripada sahabat Nabi yang Nabi SAW isyaratkan tadi. Jadi kalau lihat apa yang berlaku itu kena dengan maksud Al-Quran. Orang sudah berpaling, ada yang menolak takdir menjadi Qadariyah, ada yang menyalahkan takdir menjadi Jabariyah, ada yang membeza-bezakan takdir menjadi Mu'tazilah, ya, dan sebagainya. Ada yang merosakkan syariat jadi Murji'ah. Maka datanglah Al-Imam Abu Hasan Asy'ari bangkit mempertahankan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhujjah mengangkat akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati dengan golongan yang menyesat-nyesatkan, menyalah-nyalahkan Al-Asy'ariyah, dan oleh itu juga menyalahkan akidah yang dibawa oleh Al-Asy'ariyah, ya, sedangkan dapat difahami daripada ayat ini bahawa inilah kaum yang Allah kasih kepada mereka dan mereka kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 57, ya, muka surat yang sama 117, di hujung sekali Allah Taala berfirman dalam satu bentuk larangan, an-nahyu, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Wahai orang beriman, janganlah sekali-kali kamu mengambil orang yang menjadikan agama itu main-main, lawak jenaka je. Agama tu jadi bahan lawak jenaka dan mainan saja di kalangan orang ahli kitab. Kalau kita lihat sekarang filem-filem Mak Saleh, agama dia buat main saja. Dia buat kelakar je. Kadang dia buat Jesus gay lah. Pasal tak? Padahal dia kata Jesus tu anak Tuhan. Ya. Tapi dalam filem dia letak Jesus tu sebagai gay, Jesus tu macam ni macam tu. Dia dah jadi agama tu main-main saja. Jangan kita ambil orang macam ini, sama ada ahli kitab ataupun orang musyrikin, kita ambil dia sebagai contoh. Kita kadang orang kita banyak tiru. Bila nak buat filem, tiru perangai orang-orang yang menjadikan agama ni sebagai main-main. Termasuklah baru ni yang terjemahan daripada Butterfly. Kalau kita terjemah Butterfly itu rama-rama. Dia terjemah direct butterfly, mentega terbang. Butter, mentega, fly itu terbang. Dia kan ada wording-wording yang seolah-olah mempermainkan orang Islam, tapi dia kata okey, dia boleh makan babi. Bapaknya itu digambarkan orang yang tak tinggal sembahyang, orang yang agama. Tapi bila bersama dengan anak dia, dia kata it's okay kalau anak dia jumpa agama lain yang anak dia rasakan betul. Ayah tak larang. Ini sebenarnya adalah menjadikan agama itu sebagai mainan. Jadi jangan diambil orang ini sebagai contoh, sebagai teman. 118 ayat 58. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzuwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Ini orang tidak ada akal. Orang yang jadikan agama sebagai bahan mainan, ini orang tidak ada akal yang sihat. Apabila kamu menyeru kepada solat, maka mereka mengambil solat itu sebagai perkara yang diperolok-olokkan dan juga main-main. Sebab itu kita kena didiklah anak-anak kita supaya jangan main-main dalam solat. Ialah dia budak-budak lagi. Tapi dia idea adalah supaya lama-kelamaan dia tahu bahawa solat ini bukan satu benda yang boleh dimain-mainkan. Ya, kerana daripada satu sudut, sengaja mempermain-mainkan ibadah solat ini boleh menjadi punca kepada riddah, kepada kemurtadat. Cuba lihat ayat 64 ya, di bawah sekali.
Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Kalau kita boleh ambil pengajaran daripada ayat ini, ada manusia sampai dia punya kejahatan dia itu Allah pun dihina. Antaranya adalah perangai orang Yahudi. Bila dia rasa urusan dunia dia itu sempit, dia menghina Allah Ta'ala dengan kata dia, yadullahi maghlulah. Tangan Allah tu terantai. Dan ini juga membawa kita kepada apa yang dikatakan sebagai ayat yang mutasyabihat. Ayat yang ada kesamaran. Kalau orang yang faham literal, maknanya Allah ada tangan. Dan orang Yahudi mendakwa tangan Allah tu terantai. Yang sebenarnya bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua-dua tangan Allah tu terbentang luas. Jadi orang Yahudi kata satu tangan Allah, yadu salah satu. Ya, yadu maknanya satu. Satu tangan Allah tu terikat. Allah jawab, kedua-dua tangan Allah tu terbentang, tidak terikat. Ini kefahaman yang sangat jumud ya, dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak semua perkataan dalam Al-Quran itu bermaksud dengan maksud yang literal. Tangan berarti anggota tangan, bukan. Bahkan konteks ayat ini jelas ya, bahawa orang Yahudi mengatakan Allah itu kedekut. Yadullahi maghlulatun itu adalah penghinaan orang Yahudi kepada Allah. Kata dia Allah kedekut. Lalu Allah tempelak mereka. Allah Ta'ala memberitahu, pertama, ghullat aydihim. Tangan mereka yang dijadikan terantai. Maknanya mereka itu yang dijadikan orang-orang yang kedekut. Bahkan antara perangai orang Yahudi, kalau dia bagi hutang pun dia akan suruh bayar lebih. Kan hutang ni sebenarnya nak tolong orang. Tapi oleh kerana perangai mereka itu kedekut dan juga suka mengambil kesempatan, bila mereka bagi hutang, mereka kenakan riba, ya, interest. Walu inu, dan dilaknat orang-orang ini dengan sebab apa yang mereka hina kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bal yadahu mabsutatani. Bahkan Allah Ta'ala sebenarnya maha pemurah, yunfiku kaifa yasha, dan Allah berikan kurniaan rezeki itu sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Maknanya ada orang yang senang urusan rezeki, ada orang yang sempit, susah urusan rezeki. Bukan berarti Allah kedekut. Tapi Allah itu memberi kepada manusia itu rezeki masing-masing. Bukan berarti tangan Allah terbentang luas. Ini susahlah kalau faham secara literal macam itu. Kemudian kita lihat di muka 119 tentang kepentingan takwa. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Kalaulah orang-orang yang ahli kitab itu pertama mereka itu beriman. Sekarang ni mereka walaupun telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala Taurat dan Injil, tapi oleh kerana kesombongan, hasad dengki dan juga berlebihan dalam agama. Orang Nasara tu dia berlebihan. Muliakan Nabi Isa AS tu bagus. Tapi dia berlebihan, dia sampai menuhankan Nabi Isa AS. Tapi kalau dia buang kesombongan, dia buang daripada hatinya itu hasad dengki, dia buang daripada hatinya itu sikap yang melampau, lalu dia beriman, wattaqau, dan dia itu bertakwa kepada Allah, nescaya segala dosa-dosa dia itu Allah Ta'ala akan kafarahkan. Allah Ta'ala akan ampunkan, dan nescaya Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam jannatun na'im. Tapi malang sekali mereka tidak beriman, apatah lagi mahu bertakwa. Cuba lihat ayat 69. Ini ayat ini yang kadang-kadang disalahgunakan oleh orang yang ingin mempromosikan pluralism. Nak kata semua agama sama. Ayat 69 Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu
was-sabiuna wan-nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Majusi dan juga orang-orang Nasara, man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa amila salihan, dan mengamalkan amal soleh, fala khaufun alaihim, maka tidak perlu takut, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak rasa duka cita. Jadi kata golongan ini sama saja, orang Yahudi pun okey, orang Nasara okey, orang Majusi juga okey. Tapi dia tidak baca di situ man amana billahi wal yaumil akhir. Ini generasi-generasi dahulu yang masih tidak menyelewengkan pegangan mereka. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan mereka juga beramal soleh. Adakah orang Nasara yang ada sekarang ni beriman kepada Allah sebagaimana sepatutnya? Sedangkan dia menganggap Allah Ta'ala itu seperti makhluk mempunyai anak. Sepertinya perlu dikorbankan anaknya untuk menebus dosa. Jadi ini bukan iman. Dan adakah mereka itu dengan melakukan kesyirikan, dengan menyorokkan ayat-ayat yang mereka tidak suka itu beramal soleh? Tidak. Jadi hati-hati ya, sebab kita pernah jumpa mereka yang cuba nak mempromosikan pluralism. Mereka kononnya berdalil dengan ayat 69 daripada suratul Maidah ini. Baik. Sudah pukul 11 lebih ya. Setakat itu yang sempat ya, saya sentuh dan juga huraikan sedikit. Moga-moga walaupun sedikit dijadikan oleh Allah SWT bermanfaat ya, kepada kita semua. InsyaAllah dalam kesempatan yang akan datang kita akan sama-sama lagi dalam majlis tadabbur Al-Quran. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natar'adhu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqulna min dhillatil ma'siyati ila 'izzatit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.